Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Berkata Imam al-Allamah Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu, celakalah kamu, duhai orang-orang yang membesarkan diri. Ingatlah ibadat kamu itu bukan tempatnya di bumi ini, tetapi dia naik ke atas langit. Cuba perhatikan firman Allah Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah akan naik kata-kata yang baik, dan amalan yang soleh pula akan mengangkatnya. Tuhan kita Azza wa Jalla bersemayam di atas arasy-Nya dan mengikuti kerajaannya. Sedang ilmunya terliputi segala sesuatu, dan dia juga maha pereka, yakni pencipta. Ada 7 ayat dalam Al-Quran yang memberikan makna ini. Aku tidak dapat meniadakannya disebabkan kejahilanmu dan kebodohanmu. Apakah engkau cuba menakut-nakutkanku dengan pedangmu? Aku tidak takut. Engkau cuba menyogokku dengan hartamu? Aku tidak perlu kepadanya. Aku hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla semata. Aku tidak takut siapa pun selain dia, dan aku tidak harap siapa pun selain dia, dan aku tidak menyembah siapa pun selain dia. Aku hanya bekerja kerana dia, dan aku tidak bekerja untuk siapa pun selain dia. Rezekiku ada pada dia dan di tangannya. Semua orang menjadi hamba kepadanya, dan apa yang dimiliki hamba itu semuanya buat tuannya. Dia lalu menyatakan, Syekh Abdul Qadir berkata, bahawa orang yang masuk Islam di tangannya sebanyak 500 jiwa, dan orang yang bertaubat pula lebih dari 20,000 orang. Lalu dia berkata, semua ini adalah dari berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ke atasnya dan ke atas semua keluarganya. Allah Ta'ala berfirman, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahda illa man irtada min rasul. Dia, yakni Allah, maha mengetahui semua yang gaib, dan tiadalah dinampakkan kepada sesiapa pun dari hal gaib itu, kecuali siapa yang diridai dari utusannya. Segala yang gaib itu ada pada dia, maka dekatkanlah dirimu kepadanya, supaya engkau dapat melihatnya dan melihat sekali apa yang ada padanya. Tinggalkan semua familimu, yakni keluargamu, hartamu, negerimu dan anak isterimu. Biarkan mereka keluar dari dalam hatimu. Lalu engkau terus berdiri di pintunya. Jika engkau sudah tiba di pintunya, jangan sampai engkau sibuk dengan para pesuruhnya, atau kekuasaannya, atau kerajaannya. Jika mereka itu memberimu sehidang makanan, jangan mau makan. Jika mereka meletakkanmu dalam sebuah bilik, jangan duduk di situ. Jika mereka mau mengahwinkanmu, jangan engkau mau berkahwin. Jangan menerima apa sahaja dari semua itu sehingga engkau minta menemuinya dahulu. Dalam keadaanmu yang begitu,
yakni dengan pakaianmu yang penuh dengan debu pelayaran, dengan penat lelahmu serta kusuk masai dirimu, agar dia nanti yang mengubahmu, yang memberimu makan dan minum, yang menyambutmu dari kerunsinganmu, yang melepaskanmu dari semua itu serta meringankanmu dari penat lelahmu dan memberimu aman dari segala rasa takutmu. Maka dengan berada dekat dengan dia, engkau merasa puas. Dengan melihat kepadanya, engkau merasa kenyang. Hilang dahagamu serta bagus pakaianmu. Apa artinya kataku tentang manusia itu? Maknanya ialah engkau merasa takut kepada mereka, engkau berharap kepada mereka, engkau menjadi tenteram bila berada dengan mereka dan mempunyai kepercayaan penuh kepada mereka. Inilah maknanya kataku manusia itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ibadat yang kita lakukan, ketaatan yang kita laksanakan, ia untuk dinilai di sisi Allah SWT, bukannya di sisi manusia. Ibadat, ketaatan pada Allah akan diangkat ke langit, bukannya untuk dihidangkan di bumi, bukan untuk dinikmati di bumi, tetapi untuk diganjari di langit, diberi pahala. Bila manusia melihat amalan itu untuk bumi, yakni untuk hamparan dunia, untuk penilaian dunia, maka dia cuma menjadi tika-tika yang dipijak oleh kaki. Dia tidak ada kemuliaan. Tetapi bila mereka melihat amalan itu punya penilaian di sisi Allah, ia umpama sesuatu yang tergantung tinggi dan mulia. Kita ambil contoh, kalau kita beli kapet, katakan kita beli kapet kecil, ya kebiasaan kita akan letak di bawah lalu kita pun pijak. Maka kapet tu tidak lagi kelihatan sebab dia mula dipijak dan dipijak. Tapi kita ambil kepingan kapet ini lalu kita gantungkan ke dinding, maka selamanya dia nampak indah. Dia berada pada tempat yang dilihat, dipandang dengan yang sebenarnya, maka nilainya bertambah. Kalau kita lukis gambar orang, potret, kita pun tak bawah, maka dia tak akan nampak nilainya. Tapi bila kita angkat, dia pun nampak nilainya, perumpamaan dia. Maka amalan kita sedekah, kita puasa, kita memberi makan kepada orang yang memerlukan atau kepada sahabat handai, dan segala ketaatan, kalau kita cuma mengharapkan pujian manusia, maka nilainya di bawah. Kalau kita cuma menganggap dan mengharapkan apa yang manusia kata tentang amalan kita, nilainya cuma di bawah, sama ada mereka puji ataupun mereka keji. Tetapi Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u. Diangkat di sisi Allah setiap perkataan-perkataan yang baik, dan diangkat di sisi Allah itu amal-amal yang baik. Artinya dengan perkataan yang baik mendorong kita melakukan amal yang baik, maka dia akan mengangkat, mengiringi amalan tadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang kita nak. Sebab itu bila buat amalan jangan pandang ke bawah. Jangan meletak nilainya untuk mendapat penghargaan bawah. Sebab akhirnya kita akan tinggalkan, dia tidak bersama dengan kita. Sedangkan roh kita akan naik ke langit. Roh kita tak akan tinggal di sini. Yang tinggal di sini cuma jasad. Maka roh akan naik bersama amalan kita. Disebut dalam hadis, bila mana orang beriman meninggal dunia, maka datang malakul maut. Ketika dia mencabutnya, maka sekumpulan malaikat rahmat mengambil rohnya. Lalu dikafaninya dengan kain syurga dan diwangikannya dengan haruman syurga. Kemudian roh ini diangkat ke langit. Dan sepanjang perjalanan setiap pintu langit dibuka. Maka seluruh penduduk langit memuji akan kebaikannya, akan keharumannya, akan kebaikan namanya, sehingga dia berada di sisi Allah. Kemudian Allah memerintahkan ia pulang ke dunia di alam barzakh. Maksudnya ialah ketika mana
orang beriman naik di sisi Allah, yang mewangi itu ialah amal solehnya. Wangi orang beriman dengan amal soleh. Wangi kita bukan dengan minyak atar. Wangi kita bukan dengan pewangi-pewangi yang mungkin dijual cecahan, mencecah jutaan dolar atau jutaan ringgit Malaysia. Wanginya orang beriman dengan amal soleh. Amal soleh punya kewangian yang tersendiri yang tidak mampu dinilai oleh ahli dunia. Sebab itu disebut dalam hadis, bila Rasulullah menyatakan bahawa bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada haruman kasturi. La khalufu famis sa'im khairun wa atsyabu 'indallah min rihil misk. Bau busuk mulut orang puasa, ia paling wangi daripada haruman kasturi. Apa maksud bau busuk mulut orang puasa? Maknanya, kalau seorang melakukan amal soleh, walaupun sehingga menampakkan pada pandangan sisi manusia itu tak elok, tapi ia terpuji di sisi Allah. Orang nampak tak elok. Ya, kadang-kadang manusia, bila mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan syahwat, pekerjaan-pekerjaan yang baik kita dinilai sebagai tidak elok. Mereka nampak macam tak elok perangai atau perbuatan-perbuatan kita. Orang pakai tudung cantik-cantik, tutup aurat, mereka kata tak elok. Itu tidak bersifat fashion. Itu tak nampak style orang zaman sekarang. Nampak pakaian menutup aurat, oh ni nampak tua, nampak jadi makcik, nampak jadi pakcik. Ini nampak orang muda, free hair, sekian-sekian, ya, ini baru betul. Maka bila kita mentaati Allah, ada sekelompok melihat ia seperti buruk, seperti kain buruk, kata mereka. Lalu kita katakan kain buruk itu lebih wangi di sisi Allah, lebih mulia di sisi Allah, lebih indah di sisi Allah daripada pandangan kamu. Sebab itu bila Syekh Abdul Qadir ditanya, apakah itu Ismullahil Azam, nama Allah yang agung? Tetapi bila sebut Ismullahil Azam yang disebut dalam hadis, kalau kita sebut nama Allah, maka mustajab doa dan diterima permintaan. Dan di antara kelebihan para wali Allah, mereka ada nama ini, Ismullahil Azam. Para ulama khilaf tentang menamakan, menyebut tentang apakah dia Ismullahil Azam, nama Allah yang agung. Ada yang mengatakan ia perkataan Allahumma, Allahumma, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada yang menyebut ia adalah perkataan Allah, Allah, Allah. Ada yang menyatakan ia adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada lebih daripada 30 pendapat ulama tentang Ismullahil Azam. Bahkan sebagian ulama berkata setiap orang yang mencapai kedekatan dengan Allah, yakni para awliya Allah, mereka ada nama Allah yang agung di sisi mereka, yang dengannya bila mereka berdoa Allah mustajab. Tapi kata yang Syekh Abdul Qadir, waktu ditanya apa itu Ismullahil Azam, dia kata ketika mana kamu menyebut Allah, terkeluar seluruh manusia daripada hatimu, itulah Ismullahil Azam. Maknanya waktu kita mengingati Allah, maka semua manusia dan hal dunia keluar dari hati kita. Cuma tempatnya hati ini dipenuhi dengan kalimah pujian Allah itu, maka itulah Ismullahil Azam. Artinya dengan kata lain, lagi mana kita dalam hidup ni ada pergantungan kepada yang lain dari Allah, sebagai itu kita tidak akan mendapat Ismullahil Azam. Kerana Ismullahil Azam memberi maksud hilang segala pergantungan kita kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, Allah bersemayam di arasnya dan mengikuti kerajaannya, ilmu yang meliputi, dan Allah yang Maha Pencipta. Ini dinaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada 7 ayat yang menyebut tentang bagaimana Allah lah yang bersemayam di aras, dengan maksud Allah lah yang menguasainya, Allah yang menciptanya. Maka tidakkah cukup itu keyakinan untuk kita memutuskan pergantungan kita daripada selain Allah? Lagi mana kita bergantung selain Allah, selagi itu kita akan menjadi lemah. Nilai kekuatan kita mengikut nilai pergantungan kita pada Allah. Dan nilai lemah kita mengikut jauhnya kita dari Allah.
Makin kita jauh, makin kita akan menjadi lemah. Umpama signal wifi, tuan-tuan duduk jauh, lagi tak dapat. Signal tu memang ada, tapi kerana jarak kita yang jauh. Waktu mana kita dekat, akhirnya penuh. Sebab kita jauh. Kita jauh daripada sumber wifi tadi, luar daripada bangunan, memang kita tak dapat apa-apa. Lalu kita tak tahu apa pun berlaku. Sebab zaman sekarang orang tak ada internet, dia tak tahu apa berlaku. Kalau dulu tak ada radio, tak tahu apa berlaku. Kemudian kalau tak ada TV, tak tahu apa yang berlaku. Kalau ikut bagaimana maklumat itu tersebar di sisi manusia. Dulu kalau tak ada surat khabar, orang takkan tahu apa berlaku. Lalu surat khabar pun laku. Nak tahu sesuatu, baca surat khabar. Lama berubah. Orang kata radio pula. Siapa yang ada radio, dia akan tahu maklumat lebih cepat. Kemudian lama, orang kata siapa ada TV. Siapa yang ada TV, dia akan tahu maklumat lebih cepat, lebih tepat dan lebih jelas. Sebab dia tengok gambar. Kalau kita dengar radio main bola, dulu, saya ingat zaman-zaman kecil kita nak dengar bola, dengar dalam radio. Faham pula kita tu. Kita dapat imajinasi. Ni pengulas sukan dalam radio. Kita hal bola, kita dengar go, sorak kita. Cara maklumat. Kemudian berpindah pada TV, nampak pula. Orang tak ulas pun kita ulas sendiri. Kita boleh ulas sendiri je. Sebab kita nampak. Kalau kita nampak apa yang dia tak ulas. Dia ulas bola, kita nampak orang yang jatuh tepi dia tu. Kita nampak wartawan tu sedang tidur kat tiangku. Kita nampak. Yang pengulas tu tak ulas. Ia lebih jelas. Kemudian kita berada pada zaman orang melihat internet. TV ni lebih slow pada internet. Dia keluar daripada syabakah ataupun daripada sumber internet sebelum TV keluar. Akhirnya TV pula terpaksa ambil daripada bahan-bahan internet. TV pula ambil. Ambil yang viral daripada ni. Dia pula lemah dalam menyebarkan berita. Namun, maklumat yang lebih cepat didapati oleh golongan ma'rifatullah. Dia lebih cepat. Sebab dia datang daripada sumber Allah Ta'ala terus. Mereka ialah para rasul. Sehingga mereka memberikan maklumat kepada kita tentang apa yang berlaku di alam barzakh, apa yang berlaku di alam akhirat. Apa yang berlaku selepas mati yang tidak mampu diberi maklumat tadi oleh mana-mana sumber lain. Kemudian di kalangan mereka itu para awliya, para ulama yang mampu memberi maklumat yang mendahului zaman. Akhirnya kita pun belajar tentang tanda-tanda kiamat. Ia maklumat yang melangkaui zaman. Bukan mengatasi zaman. Belum Dajjal keluar, kita dah tahu bagaimana sifat Dajjal. Sebelum Ya'juj Ma'juj keluar, kita dah tahu Ya'juj Ma'juj keluar. Dan di mana dia keluar. Sebelum Imam Mahdi keluar, kita dah tahu bagaimana watak Imam Mahdi. Ya, bagaimana Allah beri maklumat ini kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Maka demikian sesuatu tadi diketahui. Artinya, bila kita menyebut maklumat utama tentang bagaimana sifat Allah SWT, ia tercatat dalam Quran. Ia maklumat yang paling tepat dalam menceritakan Allah yang menguasai segala-galanya. Dan Allah yang menentukan segala-galanya dengan ilmunya. Dan Allah Ta'ala yang mereka yang mencipta. Tapi ramai manusia menidakkan benda ni dan membodohkan diri sendiri. Lalu mereka berkata, mereka lah yang berkuasa. Mereka lah yang menentu segalanya. Ilmu mereka lah yang hebat. Akhirnya Allah Ta'ala menidakkan semuanya itu. Allah datangkan penyakit, Allah datangkan wabak, Allah datangkan itu, Allah datangkan ini. Akhirnya lihat semua yang manusia dakwa tidak menepati apa yang mereka dakwakan. Sebab itu perlu kepada pergantungan mutlak kepada Allah Ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, apakah ada di antara kamu yang cuba takutkan aku dengan pedangnya? Atau cuba rasuahkan aku dengan hartanya supaya aku tidak bercakap benar dalam menegur kamu? Tuan-tuan, bila kita melihat latar belakang sejarah Syekh Abdul Qadir, beliau yang lahir tahun 470 Hijriah dan meninggal pada tahun 561 Hijriah.
Beliau hidup pada zaman konflik terbesar umat Islam untuk merampas kembali Baitul Maqdis. Pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, di mana Syekh Abdul Qadir antara tulang belakang kemenangan Islam. Dengan sebab beliau sentiasa memberi kesedaran kepada pemimpin Islam tanggungjawab membebaskan Baitul Maqdis. Kesan daripada islahat beliau atau disebut tajdid telah melahirkan banyak sekolah-sekolah yang mempunyai ideologi atau mungkin kita katakan kesedaran untuk membebaskan Baitul Maqdis. Sebab kalau kita baca sejarah Syekh Abdul Qadir, beliau ini terpengaruh dengan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ialah mujaddid pada zamannya, yang meninggal tahun 505 Hijriah, yang mengajar di universiti terkenal yang dinamakan Universiti Nizamiyah, yang diasaskan oleh seorang menteri Saljuk daripada kerajaan Abbasiyah. Kerana Imam Ghazali beri kesedaran ilmu yang sebenar, bukan sekadar ilmu agama, bukan ilmu fardu kifayah yang perlu dikuasai oleh umat Islam. Imam Al-Ghazali menyedarkan sekelompok kalangan ulama, kalangan pemimpin yang melihat kesempitan ilmu. Sehingga Imam Ghazali membukanya kembali dan mengarang kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama dengan makna yang sebenar. Apa itu ilmu agama? Maka Syekh Abdul Qadir ni dia memang begitu teruja dengan Imam Al-Ghazali. Maka atas keterujan itu, beliau juga ingin buat islahat, pembaikian. Yang beliau nampak pada zaman beliau, lemahnya pemimpin Islam dan lemahnya himmah orang Islam, khususnya dalam menghadapi tentera Salibiyah, tentera Kristian yang menguasai Baitul Maqdis. Kan itu dibangkitkan semangat, dan dia mencela pada pemimpin yang sibuk dengan dunia dan jawatan, sehingga melihat Baitul Maqdis bukan tanggungjawab mereka. Umat Islam selamanya lemah selagi mana tidak melihat Baitul Maqdis sebagai tanggungjawab mereka. Dia lemah. Tuan-tuan tengok mana ada kerajaan Islam kuat, bila mana mereka mengabaikan Baitul Maqdis. Semua zaman kita nak tengok kerajaan Islam kuat ketika mana mereka letak keutamaan pada Baitul Maqdis. Kenapa zaman Salahuddin hebat? Sebab dia utamakan Baitul Maqdis, sehingga dia berjaya membebaskan. Kenapa zaman Umar Al-Khattab kuat? Sebab beliau mengutamakan Baitul Maqdis, sehingga beliau membebaskannya. Dan setiap kerajaan Islam kalau kita tengok, sejauh mana nak tahu kekuatan dia, sejauh mana dia beri perhatian pada Baitul Maqdis. Yang beri perhatian pada Baitul Maqdis, dia kuat. Ini ujian Allah pada umat Islam. Sebab tu kita tengok bahawa tempat di mana berlakunya perang dunia yang sebenar, berlakunya pembunuhan Dajjal, ia di Baitul Maqdis. Turunnya Nabi Isa di Baitul Maqdis. Berhimpunnya tentera terakhir Mahdi di Baitul Maqdis. Sehingga para pemikir ketenteraan berkata, siapa yang ingin melihat siapa yang menguasai dunia sekarang, lihat siapa yang memiliki Baitul Maqdis sekarang. Tuan-tuan nak tengok siapa yang kuasai dunia, tuan-tuan tengok siapa yang milik Baitul Maqdis. Ya, kita kata Yahudi, ya, dia lah yang menguasai sekarang. Tapi dia perlu tahu, dia berada di hadapan, antara dia dengan umat Islam cuma sejengkal. Allah tetap tinggalkan sekumpulan orang Islam di Baitul Maqdis yang disebut dalam hadis untuk terus berjuang mendapatkan pembebasan Baitul Maqdis. Tetap ada. Orang ni kata Nabi SAW, walaupun tak ada orang tolong dia, dia akan berdiri tegak melawan. Golongan ini yang kedua kuat, menunggu menjadi yang pertama. Tapi negara-negara Islam yang lain, walau bagaimana mereka buat reformasi, Allah baliki mereka lemah selagi mana mereka tak jadikan isu Palestin, isu Baitul Maqdis, isu mereka. Sebab kita tengok mana negara Islam terus berkecamuk, gaduh, balak, rasuah. Kenapa? Kerana mereka tidak meletakkan pemikiran yang paling besar dalam penyelesaian. Sebab bila kita abaikan Baitul Maqdis, Allah tarik seluruh keberkatan hidup kita. Tarik. Akhirnya kita tak ada macam kekuatan melawan mereka. Sebab itu seluruh dunia menyokong Yahudi untuk terus berada di Baitul Maqdis. Sebab itulah satu cara melemahkan Islam. Tentang kita, orang kafir ni cari suih mana orang Islam ni
boleh jadi lemah. Dia tahu kalau dibiarkan ini, orang Islam akan bangkit satu dunia. Maka sebab itu dia menyokong, semua menyokong Israel, semua negara menyokongnya. Kalaupun ada yang beberapa negara yang saya pernah sebut menyokong Palestin, tapi mereka tak akan buat apa-apa, just cakap. Tapi yang lain membekalkan macam-macam kekuatan. Bukan memberi kewarganegaraan penuh. Orang Yahudi nak duduk kat mana? Dan mereka duduk pada tempat yang penting. Seluruh dunia berpakat dengan Yahudi jaga Baitul Maqdis. Syekh Abdul Qadir, dia tahu benda ni. Dan semua ulama' tahu. Ulama' yang kita sebut sebagai ulama' munsifun, dia tahu. Isu Baitul Maqdis, kalau orang ni tak bercakap, dia tahu. Dia bukan orang yang tahu tentang kekuatan dan kelemahan Islam. Syekh Abdul Qadir menyediakan sekolah-sekolah, bukan daripada madrasah Syekh Abdul Qadir, bukan sekadar lelaki yang punya kesenangan ilmu keluar, termasuk golongan muslimah. Bila beliau berjaya melahirkan 800 orang muslimah cerdik pandai di kalangan wanita yang punya kesedaran sama seperti lelaki. Kita zaman dulu kalau kita lihat perempuan ni macam tak penting bagi dunia barat. Kata mereka jangan mencela dunia Islam, kononnya tak beri pendidikan pada wanita. Mereka yang melakukannya dahulu. Mereka yang buat dulu. Sehingga wanita tidak dibenarkan belajar, cuma lelaki. Islam telah membuka ruang pada perempuan daripada awal lagi. Kerana setiap kefarduan nak buat, perempuan pun kena belajar. Dan kesedaran orang Islam dalam mendidik wanita itu begitu tinggi. Walaupun mereka cuba kata Islam lah yang suruh perempuan duduk kat rumah, ceruk dapur. Tidak. Dia menunjukkan baik lelaki, baik perempuan, memang diwajibkan belajar. Cuma bidang-bidang ilmu tadi berlakulah pengkhususan kerana faktor-faktor biologinya dan sebagainya. Biological ataupun faktor-faktor fizikal dan sebagainya. Namun, kepentingan wanita tak pernah dinafikan. Maka ini dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, mengeluarkan, kita sebut sebagai ruwat atau para pelajar di kalangan muslimah yang punya kesedaran yang tinggi tentang Baitul Maqdis. Dan kita tahu Imam Ibn Qudamah, salah seorang daripada murid beliau, dan salah seorang daripada orang yang berada di hadapan tentera Salahuddin Al-Ayyubi. Ibn Qudamah. Ibn Qudamah walaupun dia cuma sempat belajar lebih kurang 40 hari dengan Syekh Abdul Qadir. Tapi semangat yang ditanamkan oleh Syekh Abdul Qadir, sehingga beliau menjadi antara tentera utama untuk memerangi dan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Akhirnya dengan gabungan ulama' dan umara. Dan kita pun perlu tahu Salahuddin Al-Ayyubi, tok guru dia namanya Imam Ibn Asakir. Ulama' besar Syam dan mazhab Syafi'i. Dan Salahuddin berjaya menghimpunkan semua para ulama' dalam pelbagai pemikiran, dalam pelbagai mazhab untuk bersatu. Dan inilah manhaj Syekh Abdul Qadir. Abdul Qadir, tuan-tuan, dia bukan jenis ta'assub mazhab. Dia terbuka. Maka Imam Nawawi rahimahullah waktu memuji Syekh Abdul Qadir, beliau menyatakan ini adalah mufti Syafi'iyah dan Hanabilah. Beliau Syekhul Baghdad, yang mengajar di Baghdad. Dan beliau sentiasa menyebut tentang keterbukaan mazhab. Kerana itu punca kelemahan umat Islam bila mereka mengunci diri mereka dengan satu mazhab dan memusuhi mazhab yang lain. Beliau membukanya. Sehingga semua orang melihat pada benda yang besar. Sehingga beliau menyebut, akal ini, kalau cuma memikirkan benda-benda yang kecil, dia kata akal ini umpama tanah, kebun. Kalau ditanam benda kecil, maka dia akan nilainya kecil. Kalau ditanam pohon-pohon yang besar, maka dia akan memberi kesan yang besar. Tetapi kita otak, kalau fikir benda-benda kecil, kita tak boleh buat apa pun. Fikir benda gaduh kecil-kecil ni, sampai sudah. Fikir yang besar-besar. Yang ini menjadikan sebab akal ini umpama tanah. Kita tanam yang besar-besar, maka hasilnya besar. Tuan-tuan tanam kangkung, kecil lah hasil. Tuan-tuan tanam musangking, kan besar hasil dia. Kita main harga juta-juta. Dan kata Syekh Abdul Qadir juga, akal ini umpama tanah, kalau tidak ditanam dengan benda baik, maka lahirlah, tumbuhlah lalang-lalang dan rumputnya. Jadi masalah umat Islam hari ini, dan Syekh Abdul Qadir sebut zaman dia, dan kita juga sebut zaman kita. Orang kita ni banyak fikir benda kecil-kecil. Dalam rumah tangga fikir benda kecil. Itu gaduh. Dia tak fikir benda besar, mendidik anak, menjadi orang yang hebat. Itu benda besar. Yang kecil dia fikir kecil hatilah, terguris hatilah.
Luka di tangan nampak, luka di hati siapa tahu. Untuk main ayat tu. Sampai ke cerah ayat tu. Duk gaduh, masang muka. Apa benda awak ni muka masang? Saya kecil hati dah. Abang tak ulur nasi tu kat saya tadi. Orang lain yang ulur. Allah. Nak gaduh benda tu. Suami kecil hati, bini kecil hati. Pakak kecil hati belaka. Tok Guru pun kecil hati. Ceramah je angkat air suam. Tak angkat dia tarik. Angkatlah air special kecil hati. Dan sampai bila tuan-tuan? Kalau semua orang berfikir benda kecil-kecil, semua orang kita ni fikir benda kecil-kecil, dan kita gaduh dengan benda kecil-kecil, yang khilafiyat tak habis lagi. Semua orang nak cuba nak grouping. Ni grup dia, ni grup dia. Siapa yang berfikir untuk satukan orang Islam? Siapa yang berfikir? Maka dia orang yang dirahmati oleh Allah. Sebab dia menyatukan orang Islam. Yang fikir kecil-kecil ni dia tak akan ke mana pun. Kerjanya cuma balah orang. Itu musuh dia bukan dengan gangster, dengan orang agama juga. Sebab dia balas benda kecil. Ni tak setuju orang tu baca doa. Yang ni pula marah orang baca doa. Padahal kalau mereka masing-masing nak pegang pandangan mereka, sudahlah. Yang ni nak baca doa, baca. Kalau tak nak baca, sudah. Apa masalah? Kita pun tak paksa dia doa. Dan dia pun tak boleh marah kita doa. Tapi kita jadikan benda tu besar. Maka datang orang-orang berkuasa pula juga campur aduk dengan benda besar. Benda kecil juga. Dia patut jadi hakim, dia pula laga-laga pula. Dah kita tak selesai. Kita umat Islam yang tak ada referee. Kita orang Islam ni hari ni seperti tak ada mak bapak yang boleh mendamaikan kita. Semuanya ramai yang banyak batu api. Yang banyak batu api. Lalu laga-lagakan kita. Nama dah pemimpin, kerjanya melagakan orang Islam tak habis lagi. Bila orang Islam nak haramkan arak, dia kata inilah orang Islam yang ekstrim. Nak mereka pemimpin macam ni kan yang haramkan arak. Yang cakap tu orang Islam. Pelik pula. Dia ni tak tahu ke arak ni haram. Bila ada orang Islam berusaha nak haramkan judi, nak haramkan arak. Ia benda baik. Dan itu benda nas dalam Quran. Ada pula pemimpin Islam juga. Atas nama orang Islam juga. Ini pemikiran ekstrim. Apakah rakyat nak pemerintah macam ni yang haramkan arak dan judi? Kita lihat otak dia macam ni. Ini benar-benar otak yang nak kuasai dunia, dilupa tanggungjawab akhirat kelak. Mengharamkan arak, mengharamkan judi, bukan ekstrim. Tentang China mengharamkan judi. Dengan satu operasi besar-besaran yang dibuat di China, mengharamkan judi, hanya membenarkan wilayah Macau untuk berjudi. Waktu negara China komunis mengharamkan judi, mereka menghadapi pelbagai masalah. Rakyatnya, penguatkuasaannya, tapi mereka struggle sehingga judi diharamkan di China. Dan dihadkan dengan had yang begitu kecil di tempat-tempat tertentu di bawah kawalan kerajaan, dan mesti kerajaan yang buat benda itu, bukan syarikat swasta. Kerajaan akan pantau supaya dapat pantau alirannya. Banyak mana dia tak bagi syarikat swasta untuk buat investment judi. Kerajaan akan jaga, nak tengok rakyat dia berapa orang berjudi, berapa nilai. Dan masa sama dibuat satu khas tempat Macau, inilah tempat judi. Judilah kat situ. Sebab itu dalam negara China tadi, mereka dapat membina kestabilan sehingga rakyat China mengumpul duit yang banyak. Ada seorang tokoh peniaga Cina terkenal, namanya Jack Ma. Orang kenal lah, orang bisnes kenal lah. Saya ni bukan orang bisnes, orang baca. Saya baca. Bila orang tanya dia apa rahsia Cina kaya, dia kata sebab kami simpan duit. Orang lain belanja duit, kami simpan duit banyak-banyak. Sehingga bila berlaku krisis ekonomi, kami dapat membeli syarikat-syarikat yang bermasalah. Sehingga kami kaya. Kami simpan duit. Dan tu apa rahsia dia simpan duit? Sebab dia tak berjudi. Kalau judi habis. Kalau kita sebut sinonim Cina, sinonim berjudi dalam budaya masyarakat kita lah. Kalau sebut yang minum arak, minum samsu haram itu, kita kata ini India. Kalau sebut Tok Bomo, Santa, ini orang Melayu. Dia ada benda yang sinonim. Kita tak katalah semua Cina begitu, semua India. Yang sinonim dalam masyarakat perbualan. Kalau sebut mabuk, oh India lah ni mabuk. Kita jarang sebut Cina mabuk, jarang sebut. Kerana ada yang lebih mabuk pada tu. Ni kalau sebut bomo, kita sebut ni Cina main bomo. Jarang tu jumpa Cina main bomo. Yang main bomo mesti Melayu. Main bomo. Artis Melayu. Pemimpin politik Melayu. Ni main bomo. Kalau pemimpin politik kafir, main gangster. Mesti ada gangster. Jackie Chan lah gangster dia. Ini nama ni. Gangster dia. Ada yang sinonim. Tapi lihat bagaimana sinonim itu benda tak tepat. Kan di China sendiri boleh mengharamkan judi.
Betul, saya katakan masalah umat Islam hari ini, orang kita belajar berfikir kecil dan berbalas dengan benda kecil. Kita tak fikir benda besar. Tuan-tuan lihat manfaat kalau kita haramkan judi dan arak. Manfaatnya besar. Khususnya pada orang Islam sendiri. Pada orang Islam sendiri. Besar manfaat. Akhirnya orang Islam terjaga diri mereka, terjaga duit mereka. Tapi yang ada orang Islam tak sokong, kemudian menamakan yang cuba haramkan judi sebagai ekstrim. Ini pemikiran otak kecil yang tidak melihat jauh. Kita tuan-tuan bila berpolitik, dia jangan mengatasi agama. Itu syarat politik. Politik tidak boleh mengatasi agama. Agama lebih tinggi. Sebab itu pada perkara yang dasar dalam agama, masalah riba, judi, rasuah, arak, tak ada orang boleh kompromi dengan benda. Tidak ada. Tak patut orang Islam memberi ruang ni. Kalau tu Ustaz, kita pejuang arak judi untuk orang kafir. Sebab ini budaya mereka. Siapa kata budaya mereka? Tuan-tuan, siapa kata arak tu budaya mereka? Siapa kata judi budaya orang kafir? Itu bukan budaya mereka. Mereka juga perlukan kawalan ini. Mereka tahu kerosakan. Sebab kerja kerajaan kawal rakyat daripada perkara yang merosakkan dia. Bila ada orang cuba nak rosakkan rakyatnya sendiri, maka dia bertanggungjawab besar di hadapan Allah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani, tuan-tuan, bila saya katakan dia ajar berfikiran besar, maka musuh dia pun ramai. Kita kalau ajar fikiran kecil, musuh tak ramai. Ajar berfikiran besar. Saya katakan, saya nak jadi orang Islam yang berfikiran besar. Saya tak nak tengok benda kecil-kecil punca saya gaduh, saya balah. Teknikal ni. Kerana boleh kita harmonikan. Sebab tu Syekh Abdul Qadir sabar. Ya, orang yang tak puas hati dengan Syekh Abdul Qadir. Dia kata, apakah kamu nak ugut aku dengan pedang kamu? Sebab aku cakap lebih sangat, nak dengan kuasa kamu. Atau kamu nak ugut, nak sogok aku dengan harta kamu? Pertama, aku nak beritahu aku tak takut melainkan Allah. Yang kedua, aku tak perlu dunia yang berada di sisimu. Tak perlu pun. Sebab itu tadi disebut, yang menguasainya semua Allah. Aku tidak berharap apa yang berada di sisimu, harta benda. Kerana aku tidak bekerja melainkan aku bekerja dengan Allah. Dan kamu semua ni sama dengan aku, hamba Allah. Dan semua yang ada kat tangan kamu itulah milik Tuhan kamu, yang Allah. Tak ada seorang ulama, seorang tabi'in terkenal, namanya Amir bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata, aku berpegang dengan 3 ayat Al-Quran. Dengannya aku tidak perlukan manusia. 3 ayat Al-Quran aku pegang. Dengannya aku tidak perlukan manusia. Yang pertama, ketika mana aku membaca firman Allah Ta'ala, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan suratul An'am ayat 17. Maksudnya, sekiranya Allah Ta'ala menghendaki musibah padamu, tidak ada yang boleh melepaskanmu. Dan kalau sekiranya Allah ingin memberi manfaat kepadamu, tidak ada orang yang boleh menghalang. Bila aku baca ayat ini, kata Amir bin Qais, aku tahu dan aku yakin bahawa hanya Allah yang boleh mendatangkan musibah padaku, bukan manusia lain. Dan hanya Allah yang boleh beri manfaat kepadaku, bukannya orang lain. Kalau Allah nak beri kepada aku, tak akan ada yang mampu ambil. Tak akan ada. Tuhan nak bagi. Siapa yang mampu ambil? Kemudian kata Amir, aku baca lagi ayat Quran yang kedua. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dan suratul Baqarah ayat 152 Allah berfirman, dan ingatlah aku, nescaya aku ingat kamu. Syukur padaku, maka jangan engkau kufuri. Kerana itu aku sibuk ingat nama Allah, bukan ingat nama manusia. Kita kan tuan-tuan duk ingat kabel tu, kabel banyak sangat kabel. Nombor telefon kita tu semua kabel-kabel belaka ni. Nak masuk asrama ada kabel ni. Nak projek kabel ni. Tuan-tuan, kita pun sibuk menyebut manusia. Bila sibuk menyebut manusia, kita pun harap manusia, takut manusia. Aku Tuhan aku ajar. Sebut nama Allah banyak-banyak. Kerana itu aku sentiasa sebut nama Allah. Dan aku bersyukur padanya. Maka aku tak ada masa nak sebut nama orang lain. Yang ketiga, aku baca firman Allah Ta'ala. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan surah Hud ayat ke-6. Yang memberi maksud, tidak ada pun makhluk yang melata atas muka bumi ini, melainkan Allah yang akan berizki padanya. Dan Allah yang mengetahui bagaimana dia hidup, dia muncul dan mana tempat matinya. Semuanya tercatat di sisi Allah Ta'ala.
Kata Syekh Amir, fa'alimtu wa aiqantu, aku tahu, aku yakin, wasdattu siqatan, dan makin bertambah keyakinanku, bi anna rizqi, kalau memang rezekiku takkan ada boleh merampas daripada aku. Kata ini ayat yang dipegang oleh para ulama yang kita sebut sebagai ulama akhirat ini. Atas 3 ayat ini kami berdakwah dengan manusia. Atas 3 ayat ini kami menghadapi manusia. Syekh Abdul Qadir kata yang kami maksudkan manusia, bukan semua manusia. Manusia yang kita takut pada dia, manusia yang kita harap, manusia yang cuba mengancam agama kita. Manusia ni kita nak lawan. Bukan semua manusia. Sebab tu Syekh beri definisi. Yang aku kata tentang manusia, ialah manusia yang kita takut pada dia. Ini kita nak atasi. Saya tak nak takut pada manusia macam gini, saya tak nak harap manusia macam gini. Manusia yang boleh bimbing saya pada Allah, saya nak duduk dengan dia. Manusia yang boleh tambah takut saya pada Allah, saya akan patuh pada dia. Kita bercakap manusia. Dalam perbahasan sufi, bila kita sebut jangan pegang manusia, jangan takut manusia. Manusia macam mana? Manusia menjauhkan kita dari Allah dan perintahnya. Kita tak ada masalah dengan manusia, kita ada masalah dengan watak manusia yang jauh daripada perintah Allah. Oleh sebab itu teguran kita bukan kita tegur dia, tegur watak dia. Kita bersamanya, kita dia bercakap tentang perkara yang utama dalam agama. Dan kita bukan benci atas nama dia Fulan bin Fulan, atau atas nama dia parti A, parti B. Bukan. Atas nama apa yang disebut tadi, menyanggahi perintah Allah. Menyanggahi perintah. Kalau mana-mana orang Islam, dia nak tegakkan Islam, maka kita bersama dengan mereka. Sama ada kita duduk bersama mereka atau kita bekerjasama dengan mereka, kita okey. Begitu dasar Islam. Waimah seorang tadi, dia ada komitmen pada kelompok itu atau tidak ada komitmen, tapi kalau benda baik, kita sokong. Asal orang Islam begitu. Kita tak perlu berada bersama mereka untuk menyokong. Hatta kalau kita tak bersama mereka, kita tetap menyokong. Dan sejarah menunjukkan begitu. Tentu kalau tuan-tuan tengok dalam landscape politik, setiap politik dia akan ambil ahli politik. Maksudnya dia akan mendaftar ahli sebanyak mungkin. Si parti A akan ada 5-6 juta ahli ini. Dia menyangka bahawa ahlinya akan sokong dia. Saya kata tidak. Ahlinya akan menyokong pada dasar apa yang dia nak bawa. Sebab tu ada yang kita lihat parti yang punya ahli yang ramai, akhirnya tertunduk dan kalah pada parti minoriti. Ini selalu berlaku dalam pilihan di Eropah, di Jepun. Sehingga parti minoriti menjadi Perdana Menteri. Sebab bila dia membawa satu gagasan yang menguntungkan rakyat dan negara, yang parti lain pun sokong sekali. Akhirnya setiap parti mula melihat gagasannya, bukan lagi melihat ketaksuban ahli menyokong dia. Dan umat Islam dia ajar melihat gagasan yang besar. Yang pertama, gagasan ubudiyah, iaitu memperhambakan diri pada Allah. Yang kedua, gagasan penyatuan umat. Bukan sekadar umat Islam, umat semua. Kan itu baginda sallallahu alaihi wasallam bila datang ke Madinah buat piagam Madinah, ini dia namakan sebagai penyatuan ummah. Bukan merujuk satu Al-Khazrah je, atau Muhajirin Ansar je, bukan. Termasuk Yahudi dalam tu. Ini dinamakan penyatuan ummah. Dalam 47 fasal, yang sebahagian besar fasalnya berkaitan dengan bukan Islam. Supaya mereka mengetahui bahawa mereka ummah Madinah yang wajib pertahankan Madinah. Yang mesti menjaga Madinah. Daripada sebarang bentuk pencerobohan dan sebarang bentuk penaklukan. Rasulullah letak idea piagam ini yang diiktiraf oleh dunia sebagai undang-undang yang paling lengkap di dunia yang pertama. Mengatasi undang-undang yang digubal di Britain pada tahun 1776 atau yang digubal di Amerika pada zaman George Washington pada 1796. Ini pada tahun 621. Artinya tuan-tuan 1300 mendahului undang-undang di UK dan undang-undang di Amerika dalam pembentukan mereka zaman George Washington. Piagam yang menyatukan semua agama, yang menyatukan bangsa. Dan kadang orang Arab terkenal dengan ta'assub qabilah, Nabi satukan ummah. Dan ini pemikiran besar yang Rasulullah bawa. Tapi kerana Yahudi khianat, kesalahannya pada Yahudi yang khianat. Tapi konsep penyatuan ummah ini terus berlaku dalam jiwa setiap pemimpin yang benar-benar berfikiran besar. Orang berfikiran kecil, dia akan cubit ini untuk jadikan kelompok kecil. Dia tidak mahu satukan, dia akan cubit lagi mana-mana tempat, bawa pengikut dia 3-4 orang, 3-4 kerat untuk membentuk perpecahan. Kita tidak akan redha benda itu. Orang Islam sebenar, dia akan cari mana ruang penyatuan ni, mana ruang. Kita ada ruang kalau kita berfikir besar.
Tapi kalau saya katakan umat Islam terus dijangkiti penyakit berfikiran kecil, maka benda ini tidak akan memberi kebaikan kepada umat Islam. Maka Syekh Abdul Qadir antara pelapor pada pemikiran besar. Bila orang cuba, kita katakan, menafikan, maka beliau menyebut, aku ni telah mengislamkan ratusan orang. Bukan penyebab taubat puluhan ribu orang. Tahun ini bila beliau bercakap pada sekitar tahun 545. Saya katakan beliau meninggal tahun 561. Beliau menyebut sebahagian daripada kesan dakwah dia. Sikit Yahudi memeluk Islam, Kristian memeluk Islam. Hampir 400 Yahudi memeluk Islam. Yahudi ni memang orang kata kepala pengak lah nak masuk Islam ni. Tapi dengan kemuliaan Allah berikan pada Syekh Abdul Qadir, dia berjaya mengislamkan lebih 400 orang Yahudi, bukan puluhan ribu Kristian, dan mengisapkan ratusan ribu orang Islam. Yang lebih penting, tuan-tuan, kalau kita baca geopolitik pada zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau berjaya membangkit kesedaran sehinggalah Baitul Maqdis dibebaskan pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, kerana jarak dia dengan Salahuddin tidak jauh. Dan anak-anak murid dia dan juga kita sebut madrasah dia ialah penggempur utama dalam pembebasan Baitul Maqdis. Sehingga waktu itu dibuang taksub mazhab. Hambali. Tuan-tuan, zaman tu taksub mazhab lagi teruk. Hambali cara Hambali, Syafi'i cara Syafi'i, dan Hanafi cara Hanafi, Maliki cara Maliki. Luar biasa. Tapi bila ada orang berfikiran besar sepanjang zaman, orang inilah yang mendapat status mujaddid. Mujaddid dia ada satu pemikiran untuk satukan orang. Tapi kalau jiwa jenis suka pecahkan orang, ini bukan mujaddid. Ini mufarriq, pemecah belah. Di satu. Tak boleh ke kita duduk sekali bincang benda yang lebih utama? Macam saya kata, kita ni macam suami isteri, tuan-tuan. Kalau kita nak fikir semua benda kecil hati, hidang lambat kita kecil hati, yang isteri pun sama, semua kecil hati, macam mana rumah tangga ni akan menjadi bahagia? Sebab saya nampak bila rumah tangga tu bahagia, bila mereka tidak mengambil kira yang kecil-kecil. Kecil-kecil lah lebih kurang. Ni masak lambat tak apa, kita makan kedai, mudah. Ni masak lambat mengajuk 3 hari. Kenapa bini saya masak lambat? Saya mengajuk 3 hari. Kecil, kadang bini tu pening kepala sikit. Suami bersama suami lambat sikit, bini kena tunggu dalam kereta, panas, aircon tak ada, mengajuk. Padahal suami sembelit dalam bilik air. Siap. Mengajuk, gaduh. Dia gaduh, kalau tuan-tuan tengok gaduh rumah tangga, dia gaduh kecil. Saya beri perumpamaan mudah untuk kita nilai otak kita ni otak besar ke otak kecil. Dan rumah tangga orang bergaduh semua kecil. Saya dulu suka juga baca fail Mahkamah Syariah, punca penceraian. Baca. Kenapa orang bercerai? Ribu cerai ni. Ni cerai sebab ikan masin, ni cerai sebab gula, ni cerai sebab ada ipar ni. Semua benda kecil-kecil je lah. Kita pun baca detail. Ada seorang tu bercerai sebab suami dia suka bawa balik ikan busuk, ikan pecah perut. Setiap kali balik, bini marah. Marah, gaduh, bercerai. Ada seorang tu bercerai sebab bini dia suka buat air. Jadi gula banyak guna, gula cepat habis. Marah dia. Akhirnya bercerai. Cerita orang bercerai ni, tuan-tuan, jarang kisah besar. Ceritanya lebih sebut kecil. Tapi aneh, mereka kata kami, walaupun dah bercerai, kami masih baik-baik saja. Kenapa masa kahwin tak nak baik-baik, bila bercerai nak baik-baik? Kan pelik. Bila bercerai baru nampak macam gentleman, baru nampak hebat. Walaupun kami bercerai, tapi kami baik-baik saja. Kenapa tak guna idea baik-baik itu ketika mana kamu berkahwin? Boleh betul langsung. Untuk fikir lebih besar. Dan ini benda yang kita nak rawat. Kita nak rawat dalam kehidupan rumah tangga. Sebab kalau kita berjaya merawat rumah tangga kita, kita berjaya merawat umat ni. Sebab kekuatan umat Islam bermula daripada rumah tangga dia. Tapi kalau rumah tangga kita tak ada rawat, maka kita akan bermasalah dalam merawat umat. Sebab penyakit umat seperti penyakit rumah tangga. Sama. Ia berkait dengan ketahanan diri kita, bersabar dengan kekurangan, memaafkan. Ia berkait dengan bagaimana kita cuba beri manfaat kepada umat. Sebagaimana setiap pasangan cuba beri manfaat pada pasangan masing-masing. Di sebalik mereka kecil hati atau sebagainya, mereka tetap nak beri manfaat. Akhirnya anak-anak mereka jadi hebat. Pada pemimpin yang bertolak ansur dan sebagainya, maka umat dan rakyatnya mendapat manfaat yang besar. Itulah kekuatan Islam dan umat Islam. Maka ini antara pesanan Syekh Abdul Qadir. Untuk kita tidak takut melainkan Allah, tidak berharap melainkan Allah. Dan supaya dalam hidup kita, tuan-tuan sekalian, yang menyusun kehidupan kita ialah Allah.
bukan yang lain daripadanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.